Saya nikah dengan dia, saya tak ada, saya hutang mas kahwin, saya tak ada kereta pun, dia jangan ambil saya kalau nak pergi jalan. Saya pindah ke first house lepas saya kahwin, rumah saya kosong. Saya duduk dengan isteri saya atas surat khabar, buka puasa, beli dekat bazar Ramadan. Saya cakap dengan dia, sabar, InsyaAllah I akan bagi yang terbaik untuk you. Tapi dia cakap dengan saya, I akan ikut you, apa pun jadi, dia akan ada, I akan ada belakang you, I akan support you. Tapi I nak bagi tahu you, I tak nak susah. Dia cakap, ingat lagi dia cakap dia tak nak susah. So bila dia cakap tak nak susah, saya tanamkan satu azam yang saya cakap dia takkan susah, tapi dia kena tolong saya, support saya, doakan saya. Dan dia buat semua benda tu dalam apa saja keadaan. Saya ingat lagi, saya berniaga dekat bazar, dekat Pawai Selangor. Dia tolong saya jual ayam bakar. Dia tak pernah malu pun. Padahal masa tu dia dah jadi artis yang popular pun. Saya apa yang bodoh-bodoh yang macam tu, benar Raja Lawak. Kemudian daripada tahun pertama pergi ke tahun kedua, pergi ke tahun ketiga, saya pindah rumah. Alhamdulillah rezeki saya makin baik. Saya dapat peluang syuting, saya dapat peluang show. Dan saya masih ingat lagi, saya menang Maharaja Lawak 2011. Dialah orang yang duduk paling depan menjerit nama saya, meraihkan sang suami. Dahsyat. Padahal masa itu saya rasa saya ni jauh betul dengan dia. Saya ni memang tak ada apa pun. Suap dia pun orang tak kenal pun sangat. Suap sepatu tak ada. Okey. Kemudian perjalanan diteruskan. Dia bersama dengan saya lagi, jatuh bangun. Saya buat bisnes macam-macam. Sampai ada momen saya almost give up. Tapi dia lah orang yang duduk kat belakang saya, cakap, no, you have to go. You can do this. Dan sebenarnya dia memang tuah saya. Disebabkan dia lah, kalau orang cakap dahsyat lah engkau, pandai berniaga, jadi usahawan handal sekarang ni, dahsyat. Ada bubble bee, ada berpuluh outlet. Saya nak bagi tahu kat sini apa yang saya ada sekarang bukan pasal saya. Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Swab berbekalkan itu. Berbekalkan itu, saya ada kat mana saya sekarang. Taklah saya hebat sangat, tapi Alhamdulillah. Yang paling penting, InsyaAllah saya harap saya dapat bantu ramai orang. Itu perjalanan saya 10 tahun, 11 tahun dengan dia. Saya tumpang lak dia. Lak seorang isteri yang taat, yang sangat penyayang kepada anak-anaknya, yang tak pernah berkira dengan suaminya. Selama hampir 10 tahun, 11 tahun saya kahwin dengan dia, dia tak pernah tanya duit saya. Saya tak pernah ada masalah balik kampung. Saya tak pernah ada masalah tu langsung. Kadang saya dengar orang bergaduh pasal balik kampung. No, saya tak pernah. Sebab mana pun saya nak balik, dia akan ikut. Dia tak kisah pun. Yang penting saya happy, mak saya happy, cukup. Tadi saya dah sebut dia tak pernah tanya pasal duit saya. Ya, dia tak pernah ambil tahu pasal duit yang ada dalam akaun saya. Yang penting saya lunaskan segala keperluan rumah. Bayar rumah, bayar kereta, adakan keperluan dia. Dia tak boleh tak ada maid, tak apa, saya adakan dia maid. Dia tak pernah tanya pun duit saya pergi mana. Okay? Dia tak
pernah tanya duit saya pergi mana. Lama kelamaan bila nak cerita bab duit, dia yang ajar saya untuk tidak berkira-kira dengan duit. Sebab orang yang asyik mengira duit, Allah bantukan rezeki dia. Saya tanya dia kenapa nak kita jangan berkira-kira dengan duit. Sebab dia cakap dengan saya, apabila kita berkira-kira dengan duit, kita akan berkira-kira dengan sedekah kita. Ya, make sense. Memang betul. Sebab dia cakap, bila kita tidak berkira-kira dengan sedekah kita, Allah takkan langsung berkira-kira dengan rezeki yang dia nak bagi kepada kita. Dan benda itu memang terjadi. Dialah orang yang akan bersedekah ikut apa yang melintas di hati dia. Dialah orang yang ajar saya, yang didik saya untuk jadi macam tu. Orang yang didik saya untuk jaga keluarga, bukan setakat keluarga saya, tapi menjaga keluarga dia, menjaga adik-beradik dia, menjaga adik-beradik saya. Dia didik saya untuk menjadi macam tu. Dan apabila saya buat dan saya ikut, berbalik yang tadi tu, yang orang cakap saya terror sangat bisnes apa semua bubble bee dahsyat, orang berbaris panjang. Sebenarnya magic tu datang daripada apa yang diajar saya. Sedekah, jangan berkira, jangan nak sasik kira duit. Sampaikan saya untuk bubble bee saya jadi pelik. Saya cakap saya less of effort sebenarnya untuk bubble bee. Saya tak ada pun buat marketing yang gila-gila pun, tapi Allah gerakkan ramai orang untuk datang support saya berbalik panjang-panjang sampai 3-4 jam. So saya nampak benda tu, dan semua tu datang daripada dia. Jadi kat sini saya dah beritahu, saya memang tak ada apa-apa. Saya kosong. Saya tumpang lak dia, saya tumpang tuah dia, saya tumpang tip-tips yang dia bagi. Saya apply dalam diri saya apply dalam keluarga saya, dan saya apply dalam kehidupan saya. Dan ya, Allah mudahkan banyak kerjaan saya, Allah mudahkan bisnes saya. Hari ini saya sangat pelik. Bukan hari ini je, hari ini, semalam, kemarin. Okay, semenjak dia dimasukkan ke hospital, orang yang mendoakan dia, saya tak tahu daripada pelosok mana datang. Terus saya tertanya-tanya, saya cakap apa lagi yang dia buat yang saya tak tahu sampai macam ni Allah layan dia. Saya cemburu. Sebab saya selalu bercakap dengan dia, Bu, I kalau boleh nak mati syahid, kalau boleh I nak mati hari Jumaat. Dia cakap kenapa nak mati Jumaat? Sebab I nak mati husnul khatimah. I tak boleh tahan siksaan kubur. Rupanya dia yang pergi syahid, rupanya dia yang mendapat layanan cukup istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang doakan dia tak berhenti, orang bantu dia, orang hari ni orang buka kebaikan dia, sampai kebaikan-kebaikan tu ada yang saya tak tahu pun dia buat dalam senyap. Rupanya selama ni duit yang saya bagi pada dia, dia buat tu berbalik kepada saya, di mana Allah kurniakan saya rezeki yang melimpah ruah, rumah bahagia, rumah tangga bahagia, anak-anak yang baik. Itulah dia kuasa seorang isteri. Itulah dia. Itulah dahsyat dia isteri. Itulah dahsyat dia Siti Salah Raisuddin. Cekalkan hati saya untuk tak nak cakap dulu. Saya masuk je pintu, saya saja nak elakkan anak saya. Saya terus naik tangga, tapi tak sempat. Anak saya, Talita yang nombor 2, terus tanya saya, Daddy dah dapat ke gambar Ayash? Macam kena sentap jantung saya. Saya cakap belum. Daddy nak kena mandi dulu pasal Daddy daripada luar. So saya mandi.
Dalam mandi, saya mandi lama sangat hari ini. Sebab saya ada satu habit. Isteri saya takkan mandi selagi saya tak mandikan dia. So bila saya tengok bilik air, saya jadi macam Allahu Akbar. Saya bercakap sendiri, saya cakap, Bu, you dah tak ada dah pakai bilik air ni kan. So saya mandi lama. Saya mandi sangat lama. Sebab saya fikir sekali macam mana saya nak cakap dengan anak saya. Saya cekakkan hati, saya ambil air semayang. Saya turun bawah, saya makan. Dengan melihat anak-anak saya yang tak tahu lagi ibunya dah tak ada. Lepas saya makan, azan. Saya naik atas ambil semayang. Saya nak ambil semayang. Saya tengah ambil semayang, mak mentua saya telefon. Dia cakap, kau kena turun. Kau kena cakap dengan anak-anak kau. Sebab diorang dah tengok YouTube. Dah keluar gambar ibu dia. Dah keluar gambar kau dekat kubur. Saya cakap, Allah Akbar, ini dugaan paling berat yang saya nak kena buat ni. Saya cekalkan hati. Dengan berbekalkan air semayang, saya turun. Saya panggil anak-anak saya. Saya panggil dan saya terangkan. Sebelum saya panggil, dengan depan saya tu dekat ruang tamu, TV terbuka, tajuk dia Siti Sarah sudah tiada, macam itulah. So anak saya yang nombor 1, Yuwais, yang muka macam ibu dia tu tanya, Daddy, betul ke ni? Ibu dah tak ada. So saya cakap, mai sini Daddy nak cakap sesuatu. Saya panggil dia tiga tu, saya cakap depan orang. Saya cakap yang selama ni, yang berhari-hari selepas solat fardu, dia cakap apa? Jom kita buat solat hajat. Kenapa kita nak buat solat hajat? Sebab kita kena doakan ibu balik. Kenapa ibu kena balik? Sebab ibu tak sihat, ibu kat hospital. Saya cakap, sebelum ni kita buat solat hajat kan, untuk ibu balik. Cakap, tapi sekarang ni, Yuwais, Talita, Matin, ibu dah takkan balik rumah. Semua diam. Ada yang faham, ada yang tak faham. Yang tak faham mungkin anak saya Matin 6 tahun. Tapi dia nangis. Dia nangis teresak-esak yang teruk. Sebab dia antara yang paling rindu dengan ibu dia. Sebab dia sangat manja dengan ibu dia. Saya terangkan satu persatu. Teruk dia menangis. Allahu Akbar. Koyak saya. Teruk dia menangis. Saya cakap, kita berdoa dengan Allah, kita nak ibu balik. Tapi ibu bukan milik Daddy. Ibu bukan milik Yuwais, Talita, Matin. Bukan milik Ayash. Ibu milik Allah. Allah tak nak pulangkan dekat kita. Allah nak juga dia. Sebab Allah terlalu sayang dia. Sebab dia terlalu baik. Jadi Allah nak ambil dia. Dan kita takkan jumpa dia lagi. Anak saya nangis lagi. Dan nangis. Matin dan Mak paling teruk menangis. Saya esak-esak.